Disebabkan cinta, yes, saya dapat murtadkan isteri saya. Saya berjaya lah. Kalau tuan-tuan dapat tahu, kemungkinan tuan-tuan dan perempuan mesti hantam sama saya kan. Ini Cina mau cabar ni. Okey. Kita kahwin 15 tahun yang lalu. Isteri memang dah bagi tahu, okey, kalau abang nak kahwin dengan saya, abang kena masuk Islam. Itulah syaratnya. Sebab isteri saya dia berasal daripada Indonesia dan dia dilahirkan di keluarga Islam. Jadi saya bagi tahu dia lah, saya tak nak masuk Islam. Waktu itu saya amat benci pada Islam. Disebabkan cinta, yes, saya dapat murtadkan isteri saya. Saya berjaya lah. Kalau tuan-tuan dapat tahu, kemungkinan tuan-tuan dan perempuan mesti hantam sama saya kan. Ini Cina mau cabar ni. Tapi tuan-tuan dan perempuan jangan hairan. Minta maaf, lupa silent. Tuan-tuan dan perempuan jangan hairan sebab di Indonesia kahwin campur adalah perkara yang biasa. Kalau dia tak kahwin campur, perkara yang luar biasa. Tapi perkahwinan kita memang disembunyikan kepada kedua ibu dan bapa mertua saya. Bayangkan, kalau isteri saya adalah anak perempuan, tuan-tuan dan perempuan, adakah tuan-tuan dan perempuan benarkan perkahwinan sebegini? Tidak. Kerana tak betul, haram. Betul? Jadi kita sembunyikan. Dan selepas 5 tahun perkahwinan, isteri ada ajak balik ke Indonesia. Pada waktu itu saya bagi pelbagai alasan tak nak balik ke sana, kerana saya tahu saya sudah lakukan kesalahan yang besar. Tak berani nak hadapi kepada kedua ibu dan bapa mertua saya. Walaupun saya seorang gangster, saya takut mati mah. Betul tak? Itu gelaran gangster saja mah. Kalau seorang pun jadi penakut kan? Tapi bila kita fikir dengan lebih jauh, saya rasa saya kena balik juga. Takkan saya nak sembunyikan fakta ini ataupun lari daripada kenyataan selama-lamanya kan. Jadi saya pun beranikan diri untuk balik ke Indonesia. Apabila sampai di Indonesia, bapa mertua menerima saya sebagai menantu, walaupun dia tahu kita kahwin secara bukan Islam. Nampak tak? Bayangkan, kalau saya balik ke sana, dia menghukum saya. Adakah saya akan nampak keindahan Islam? Kemungkinan tidak kan? Sebab waktu itu saya mempunyai ego yang amat tinggi. Tapi bila dia menunjukkan kebaikan sebegini secara lembut, sopan dan santun, dan dia menerima saya sebagai menantu, ini membuat saya tanya kepada diri sendiri, Islam begini kah? Adakah ini Islam? Membuat saya ingin mengkaji dengan lebih mendalam lagi, kerana akhlak yang ditunjukkan oleh bapa mertua saya. Selama seminggu, bapa mertua ajak saya pergi ke masjid. Saya pun pergi, walaupun saya belum Islam, kerana saya respect lah kepada bapa mertua saya dan ikutlah kehendak dia kan. Kita sudah buat kesalahan besar, takkan kita nak action tu ya. Jadi saya pun ikut. Tapi biasa sampai ke masjid, saya dapat rasa ketenangan yang tak pernah saya rasai semasa di agama Buddha ataupun agama Kristian. Itulah hebatnya rumah Allah. Selama seminggu, tuan-tuan dan puan tahu tak, saya ikut solat 5 waktu sehari, walaupun saya tak tahu baca Al-Fatihah. Saya cuma ikut pergerakan rukuk dan sujud, kerana saya nak dapat rasakan ketenangan itu. Jadi bila balik ke Penang, bila isteri cakap ataupun menyampaikan Islam pada saya, sebelum pergi ke Indonesia, bila dia cakap pasal Islam, kita mesti gaduh. Tapi selepas balik daripada Indonesia, bila dia sebut pasal Islam, saya ingin tahu dengan lebih lanjut. Malah saya bagi tahu isteri, kalau kamu boleh dapatkan 2 jawapan daripada persoalan saya akan masuk Islam. Soalan yang pertama, bolehkah saya kekalkan nama saya? Soalan yang kedua, bolehkah kedua ibu dan bapa duduk bersama dengan saya setelah saya masuk Islam? Jadi untuk soalan yang pertama, saya tujukan kepada kawan saya yang daripada sekolah kebangsaan, sekolah rendah lah. Okay, saya tanya, bro, saya nak masuk Islam, bolehkah saya kekalkan nama saya? Tuan-tuan dan puan-puan agak-agak tahu lah jawapannya.
Dia kata, bro, dah tukar nama lah. Pada waktu itu 5 tahun yang lalu. Bila dia bagi tahu jawapan sebegini, saya percaya 100% pada kawan saya, kerana dia adalah seorang Muslim. Rupa-rupanya bila saya mengkaji dengan lebih mendalam, baru saya tahu kawan saya ini mempunyai ilmu yang dia kurang ilmu. Dan bila kita tanya soalan, kita dapat jawapan yang kurang tepat. Dan ini boleh membuatkan seseorang menangguh untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kerana soalan ini saya tujukan pada dia 5 tahun yang lalu, tapi saya masuk Islam bila 1 tahun 5 bulan yang lalu. Nampak tak? Saya tengah mencari jawapan. Pada waktu itu saya tak jumpa tuan-tuan dan perempuan. Kalau jumpa, sekaligus sudah masuk Islam. Betul tak? Kemungkinan masuk di tangan sahabat Munir. Sebab saya jumpa orang yang kurang ilmu, jadi saya dapat jawapan yang kurang tepat. Okey, tentang nama saya, Ui Cui Beng. Beng tu ada nama panggilan saja kan. Ui Cui Beng tu, kalau kita direct translate, memang tiada makna yang tidak baik. Ui, warna kuning. Cui, air. Beng, jernih. Okey tak nama saya? Okey kan? Tuan-tuan dan puan-puan memang baiklah. Saya memang sayang. Kerana ada seorang sahabat bagi tahu nama saya seumpama air kencing. Kuning, air jernih. Tapi dia gurau sajalah. Sebab mana ada istilah direct translate. Puan di sini memang nama saya tidak mempunyai makna yang tidak baik. Okey. Yang kedua, bila saya tanya kepada jiran saya yang Muslim, dia kata mak dan bapa tidak boleh duduk bersama. Masya Allah. Waktu itu saya ingatkan Islam begitu kejam lah. Sebab kalau saya masuk Islam, saya kena halau mak dan bapa keluar daripada rumah. Adakah ini Islam? Tidak kan? Kerana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 36, kita patut sayang pada kedua ibu dan bapa. Malah ada satu hadis sahih, syurga di bawah tapak kaki ibu. Kita sebagai anak patut taat dan sayang pada mereka. Setuju? Mak dan bapa hanya satu. Dan kalau kita tengok sudut dakwah ataupun sudut yang positif, inilah peluang keemasan untuk saya menyampaikan Islam kepada mereka, menyelamatkan mereka daripada api neraka. Poin di sini, ibu dan bapa boleh duduk bersama. Kan? Kemungkinanlah jiran dia bagi tahu tak boleh, kemungkinan masakan yang dimasak oleh mak saya. Dia tak bagi tahu huraian dengan tepat. Lepas tu, bila saya dapat kedua jawapan, setelah saya mencari jawapan dan mengkaji dan sebagainya, saya pun mengucap 2 kalimah syahadah pada 29 hari bulan 9 2017. Alhamdulillah. Dan bukan di sini saja. Pada waktu itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk Islam hanya untuk menggembirakan isteri saya sahaja dulu. Bila saya sudah mengucap 2 kalimah syahadah, saya langsung tak pergi belajar. Tak tahu solat pun, cuma tahu pergerakannya. Tak tahu Al-Fatihah, memang tak sah solat, betul. Isteri cuba untuk ajar saya kata nantilah, besok lusa lah. Itu alasan saya. Sebab waktu itu saya hanya untuk menggembirakan isteri saya, sebab dia asyik meletir. Bila nak masuk Islam, bila masuk masa itu Sidi rosak selama 15 tahun, boleh tahan tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi bila ada seorang sahabat mengajak saya pergi ke satu kelas Fadu Ain yang dianjurkan oleh Hidayah Center Foundation Pulau Pinang, mereka menjemput Brother Lim untuk ke kelas tersebut. Pada waktu itu saya memang ada nampak video klip daripada Brother Lim yang dia pun kekalkan nama dia. Jadi sebab itulah saya pun masuk Islam kan, bila saya dapat jawapan daripada Brother Lim di YouTube. Lepas tu bila saya pergi ke kelas yang dia ajak Fadu Ain tu, dia mengajar tentang bab tauhid. Di situlah baru saya tahu, oh, rupa-rupanya dulu sembahyang yang kita sembah tu semua ciptaan, bukan pencipta. Dan di situlah dia mencetus saya punya keinginan untuk belajar tentang ilmu Islam dengan lebih mendalam. Malah saya terus pergi ke beberapa kelas yang dianjurkan oleh Brother Lim sendiri, Interactive Dakwah Training.
untuk belajar tentang perbandingan agama, metodologi dakwah dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya pun mengambil diploma pengajian Islam di IDT juga. Saya sekarang dengan perasaan sebelum Islam. Okey, sebelum saya Islam, macam saya berbagi tahu sebentar tadi, saya memang pentingkan dunia. Saya tak hirau tentang akhirat. Sebab kita saya tak tahu kan. Dan waktu itu saya memang gila untuk carikan duit. Carikan duit seberapa banyak pun rasa tak cukup. Sebab wang yang saya perolehi itu semua wang yang tidak berkat. Kerana kerja-kerja yang saya lakukan itu kerja yang tidak elok. Sebab ada rakaman saya tak berani cakap yang tidak elok. Lepas tu, bila saya sudah masuk Islam, saya dapat rasa ketenangan. Walaupun kita sudah kekurangan, saya sudah kekurangan banyak benda. Sebab bila saya masuk Islam, saya sudah hilang segala-galanya. Hilang rumah yang saya beli 2 tingkat, hilang kereta Mercedes, kereta mewah saya hilang. Hilang kerja yang haram yang boleh bagi 5 angka sehingga 6 angka sebulan, hilang. Tapi walaupun ini 3 benda rasa penting kan, rumah, kereta, wang. Tapi kalau hilang pun saya rasa okey je. Sebab kita sudah dapat agama yang benar, agama ketenangan, agama yang boleh menyelesaikan segala masalah. Kita kena yakin saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, seorang mualaf bukan senang. Dia punya cabaran. Contoh, bila saya sudah masuk Islam, untuk beranikan diri pergi ke masjid untuk solat Jumaat adalah perkara yang paling susah. Takut. Kalau saya pergi, orang akan nampak, alien ni, apa Muhammad Cina buat kat sini? Saya pernah kena halau tuan-tuan dan puan daripada masjid. Kerana waktu itu saya pakai seperti biasa, t-shirt dan jeans. Saya kena halau kerana kedua-dua tapak tangan saya ni, bahu saya ni ada kartun. Kartun tu tatu lah. Tuan-tuan dan puan, saya buat tatu ni di semasa zaman jahiliah saya. Saya bukan buat tatu selepas saya masuk Islam. Orang yang halau saya itu, saya tak salahkan dia. Tapi sebaik-baiknya dia kena tanya saya dahulu, betul tak? Saudara ni kenapa datang ke masjid? Saya akan cakap saya saudara baru, betul tak? Ini tak tanya apa, baliklah, tapi masuk sini dipakai macam ni, apa, dan banyak lagi. Dia sudah menghukum dahulu. Itulah cabaran pertama. Yang kedua, bila saya kehilangan segala-galanya, pada waktu itu saya agak lemah iman. Saya tanya diri sendiri, kenapa banyak teruk masuk Islam ni? Semua hilang tau. Malah saya dapat ujian yang agak berat. Saya jatuh di tangga masjid sehingga buku lali kanan saya retak. Kena pakai kas selama 3 bulan. Waktu itu dalam kereta Mercedes dah hilang. Kereta isteri hampir-hampir ditarik oleh pihak bank. Waktu itu memang sudah buntu, sudah tak tahu nak buat apa. Isteri ada bagi nasihat. Dia bagi tips. Kamu saudara baru, doalah, mintalah kepada Allah. Dia bagi ujian kerana dia nak kamu minta kepada dia. Okey, dia kata esok pagi bangun pukul 4 pagi dan solat tahajud. Dia ajak saya solat. Kadang-kadang saya jadi imam, saya duduk depan, dia duduk belakang, tapi dia yang baca. Sebab saya tak tahu baca lah. Kan? Tak salah kan? Kalau dia duduk depan, itu liberal lah. Jadi dia beritahu solat tahajud, dia ajar saya. Tuan-tuan dan puan tahu tak, itu solat tahajud tu memang terbaik. Senjata yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu juga saya solat tahajud, saya dapat jawapan. Allah bagi cash. Saya perlukan 1,500 untuk bayar MyBi 3 bulan. Selepas solat tahajud, waktu subuh saya dapat mesej daripada kawan. Dia kata, bro, nanti naik kereta api pergi ke Alostar, ada satu tugasan team building. Saya akan bayar kamu 1,500. Dia bukan Islam, dia bukan Muslim, dia Cina. Tapi Allah minta dia untuk menyelamatkan keadaan saya. Allah bayar tunai. Kita kena yakin ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Sebab itulah saya bekerja sepenuh masa
sebagai pendakwa, dan kini saya dalam program Interaktif Dakwah Training. Dalam program dilatih oleh Badirin Dusun untuk menjadi seorang pendakwa. Saya adalah hasil yang dia ajak saya selama 3 bulan ini, boleh menjadi seorang penceramah dan boleh berdakwah dengan sendiri, iaitu boleh buat program-program dan sebagainya. Interaktif Dakwah Training sekarang mereka melatih 30 orang dan memang memerlukan dana yang banyak, sebab dia melatih selama 2 tahun, bukan sebulan yang masa, 2 tahun. Common mistake yang penulis buat. Okey, alhamdulillah. Soalan yang bagus juga. Dia kata apa yang common mistake yang kita buat sehingga mereka orang yang belum Islam mempunyai tanggapan negatif terhadap Islam. Yang pertama sekali, satu je, akhlak. Okey, kenapa saya sebut ini? Ini memang penting, boleh merangkumi semua. Semalam di media sosial Facebook ada seorang sahabat saya tak nak sebut nama, dia ada tag nama saya. Sebab saya pun pergi tengoklah apa ceritanya. Rupa-rupanya dia tengah berdebat dengan orang bukan Islam, orang Cina. Dia debat satu tak apa, dia asyik mencarut, mencaci maki dia punya sembahan. Yang kedua, dia bawa topik politik pula. Adakah ini efektif? Sebab kalau kita nak menyampaikan Islam, akhlak itulah paling penting. Itu masuk ke dalam itu pun juga tau. Niat, doa, lepas tu yakin dan akhlak. Apa sarannya kalau kita senyum selalu? Ataupun dalam media sosial orang marah tentang katakan politik. Kadang-kadang politik dia boleh menjadi ganas, dan kita akan membahas perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang kesat di dalam media sosial, dan ini pun akan menambah salah tanggapan terhadap Islam. Mereka akan nampak, tengok orang yang pakai kopiah, jubah, dia pun mencarut. Bukan tanda politik. Bagi saya, kalau nak dakwah, dakwahlah. Sebab bagi kita sebagai pendakwah, kita tak berpihak kepada mana-mana politik. Sebab kita nak pergi menyampaikan Islam di mana-mana kita boleh pergi. Setuju? Kalau kita berpihak, itu bukan dakwah. Dakwah tak akan jalan. Katakan kita sokong ni, kita tak boleh pergi negeri ni. Kita sokong ni, kita tak boleh pergi negeri ni. What for? Tugas kita kerana Allah Ta'ala. Itulah yang sebaik-baiknya. Itulah kita sentiasa tanam dalam diri sendiri. Hari ini keluar, saya nak menyampaikan Islam kerana Allah Ta'ala. Anda dapat jawab soalan tuan. Masa pun sudah habis, sebab saya diberikan sampai pukul 9 saja.